letak buat susu. Okay, baik. InsyaAllah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin. Muka surat 110. Nasbul fi'lil mudhari'. Sekejap Ami, buang air tu, air baru. Okay. Benda yang menasabkan fi'il mudhari'. Jadi sebelum ni semalam kita dah bahas tentang fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ni ada 3 halat, 3 keadaan. Dia menjadi rafa', dia menjadi nasab dan dia menjadi jazam. Semalam kita dah bahaskan bagi fi'il mudhari' pada alamat marfu', rafa' dia dirafa'kan dengan dhammah. Kemudian alamat kedua rafa'kan dengan dhammah pada sighah wahid. Kemudian alamat kedua dirafa'kan dengan dhammah muqaddarah. Pun sighah wahid juga, dhammah yang tersembunyi. Yang ketiga adalah rafa'kan dengan disebabkan nun. Kau boleh tengok balik video sebelah sebelum. Okey. Hari ni kita nak belajar tentang nasab fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam keadaan nasab. Okey. Jadi fi'il mudhari' ni secara khulasanya saya cerita korang, fi'il mudhari' ni dia akan menjadi nasab, menjadi fathah pada atas bila mana ada adawatun nasbi. Adawat huruf-huruf nasab yang masuk pada fi'il mudhari' ini. Dan secara ringkasnya tajuk je terbahagi kepada 3 Saya dah buat dah, khulasah kau boleh tengok. Nampak tak? Okay. So, untuk adawatun nasbi, dia menasabkan fi'il ni, fi'il mudhari' ni, dia ada 3 bahagian. Ni khulasah daripada tajuk yang akan korang masuk ni lah. Okay. Adawatun nasbi salah satu aksam. Huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada 3 bahagian. Pertama, al-qismul awwalu, bahagian pertama, tansibul fi'il mudhari' binafsiha. Huruf yang mana dia menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Maknanya bila mana masuk huruf-huruf ni pada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut akan menjadi hukum dia mansub. Okey, apa huruf dia? Huruf dia an, lan, kai, izan. Jelas tak? An, lan, kan, izan. An, terjemah dia bahawasanya kai. Lan tu nafi jahat bilan, nafi takkid bilan kan? Lan tu terjemah dia sekali-kali tidak kan? Okay. Kai ni terjemah dia supaya. Izan, jika begitu. Okay. Bila huruf-huruf ni masuk pada fi'il mudhari', kita akan kata dialah yang menasabkan fi'il mudhari'. Okay. Itu yang pertama. Tentang ni cerita pasal adawat Okay, yang kedua, al-qismus tsani, bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, adawat yang kedua adalah tansibul fi'il mudhari' bi an mutmarah jawazan. Dia menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang tersembunyi selepas huruf tersebut. Jawazan, secara harus. Maksudnya apa? Okay. Nampak kan? Maksudnya, huruf ni bila masuk pada fi'il mudhari', sebenarnya kita akan cakap bahawasanya ada an masdariyah, huruf an.
alif nun yang tersembunyi selepas huruf tersebut. Dialah yang menasabkan fi'il mudhari'. Bila? Selepas lam ta'lil. Huruf dia selepas lam ta'lil. Lam yang beri makna kerana, sebab tu namanya lam ta'lil. Okay. Bahagian yang ketiga, yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an mutmaratan wujuban. Yang mana dia menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang tersembunyi secara wajib. Selepas mana perkataan hatta dengan lam juhud. Maknanya hatta di mana sehingga, lam juhud dalam bentuk pengingkaran. Nanti kita akan bahaskan dia huruf lam ada bawah. Okey. Jadi huruf-huruf ni hatta dengan lam juhud ni bila kita tengok dia masuk pada fi'il mudhari'. Contoh macam akal tu sama kata hatta ra'saha. Hatta masuk pada fi'il mudhari'. Jadi kita tak akan cakap hatta tu walaupun dia masuk pada fi'il mudhari'. Dia fathah tapi bukan hatta kan. Selepas hatta itu ada huruf an masdariyah yang tersembunyi. Right? So inilah tiga bahagian yang menasabkan fi'il mudhari'. Okey, ni ada awal So sekarang kita akan masuk pada kitabnya Saya ringkaslah. Okey, musurat 110. 110 nasbul fi'lil mudhari'. Nasab, hukum nasab pada fi'il mudhari'. Al-mas'alatu salisatu, masalah yang ketiga. Bima yunsabul fi'lul mudhari'u. Dengan alamat apa dinasabkan akan fi'il mudhari'? Bima tu kalau terjemah ma tu alamat. Yunsabul fi'lul mudhari'u bisalasi alamatin. Dinasabkan akan fi'il mudhari' dengan tiga alamat. Al-alamatul ula, alamat yang pertama al-fathatul zahirah. Fathah zahirah. Bila fathah zahirah menjadi alamat nasab bagi fi'il mudhari'? Bila? Idza kana sahihal akhiri. Bila mana fi'il itu adalah fi'il yang huruf sahih pada huruf akhirnya. Idza kana sahihal akhiri. Bila mana fi'il itu fi'il yang sahih pada huruf akhir dia. Au mu'talal akhiri bil ya'i awil wawi. Ataupun fi'il yang mu'tal huruf akhir dia dengan mu'tal ya. Dengan huruf ya ataupun huruf waw. Maksudnya mana-mana fi'il yang huruf akhir itu adalah waw ataupun ya. Contoh. Misalul awal. Contoh yang la yanjiha al-muhmalu. Sekali-kali tidak akan selamat sekali-kali tidak akan berjaya oleh orang yang muhmil, la yanjiha al-muhmilu. Sekali-kali tidak akan berjaya oleh orang yang pemalas. Tengok dekat yan kataan la yanjiha. Yanjiha tu dia fi'il mudhari' kan, daripada masdar najaha yanjihu. Yanjihu, yanjihani, yanjihuna. Asalnya yanjihu bila masuk lan ada watu nasbi, huruf nasab, dia akan menasabkan menjadi lan yanjiha. Contoh yang kedua, lan yaqdiya al-qadi bil batil. Lan sekali-kali tidak akan menghukumi oleh al-qadi bil batil dengan benda yang batil. Qadi istilah menghukumi dengan benda yang hak kan. Okay. So yaqdiya ni fi'il mu'tal. Mu'tal apa? Mu'tal ya. Asal daripada perkataan qadaya yaqdiyu. Qada yaqdi. So akhir dia tu huruf ya kan. Jadi bila akhir dia huruf ya, masuk line, dia akan menasabkan dengan fathah. Fathah tu zahirah. Yang jelas. Misal contoh yang ketiga, lan nad'uwa illallah. Sekali-kali kami tidak berdoa kecuali kepada Allah, kepada Allah. Nad'uwa tu dia asal daripada apa? Daripada fi'il da'a yad'u. Da'awa kan. Huruf indak dia waw pada akhir dia. So bila masuk lan dia akan menasabkan. Okay.
So alamat pertama dia adalah fathah zahirah Tengok dekat fi'il yang sahih macam yang jihar dengan fi'il yang mu'tal, yang qadiyah dengan nadu uwa, dia tetap dia difathahkan dengan fathah zahirah. Dia tetap dinasabkan dengan fathah zahirah. Okey, at-tawdihu, penerangan. Iza ta'ammalta al-fi'l al-mudhari'a fi hadhihi al-amsilah salasah, apabila kamu memerhatikan pada fi'il mudhari' pada tiga contoh ini, yang jihu yakdi dengan nad'u, wajadtahu mansuban bi fathatin zahiratin. Kamu akan mendapatinya dalam keadaan nasab, mansub dengan fathah yang zahir, yang jelas. Wazalika, itu kerana li'annahu subiqa bi adati nasbin, kerana dia didahului dengan huruf nasab iaitu lan. Wali'annahu sahihul akhiri fil misalil awal, dan kerana fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang sahih akhir dia, sahih huruf akhirnya pada contoh yang pertama, yang jihar. Wa mu'tal wa mu'tallul akhiri bil ya'i fi misal lisani, dan fi'il yang mu'tal, huruf akhir dia dengan waw pada contoh yang kedua, yang kedua kan. Wa mu'tallul akhiri bil wawi fi misal lisani, dia mu'tal, huruf akhirnya dengan huruf waw pada contoh yang ketiga, nada ulwah. Okey. Fakullu hazihil af'ali, maka kesemua fi'il ini tu'ribu, tu'ribu, kamu mengi'rabkan sebagai fi'lan mudhari'an mansuban bil fathati zahirati li'annahu taqaddamhu nasibun. Fi'il mudhari' yang mansub, nasab dengan fathah yang zahirah kerana didahului oleh dia alamat nasab. Kerana didahului oleh dia nasibun, sesuatu yang menasabkan. Okey. Cuba kita buat i'rab. So, i'rab dia bunyinya ni. Contoh kita ambil perkataan layan jihad. Lain. Yang nampak. Baik. Layan jihad. Jihad. Jadi i'rab dia yang jihad. Contoh pertama tu fi'lun mudhari'un. Bagi tahu dulu. Pertama kita dah cakap dah. Kalau untuk fi'il ni kita akan bagi tahu dia apa? Pertama, fi'lun mudhari'un. Yang kedua apa? Apa hukum dia? Hukum dia apa? Mansubun. Yang ketiga, apa alamat nasab dia? Fathatun zahiratun fi akhirih lah. Pada akhir dia. Pada huruf akhir dia. Yang keempat, sebab apa dinasabkan dengan fathah zahirah? Sebab li'annahu, sebab dakhala alaihi nasibun. Sebab masuk ke atasnya fi'il tersebut nasibun, benda yang menasabkan, sesuatu yang menasabkan. Apa ni? So, kau buat ayat ni macam mana? La yanjiha fi'lun mudhari'un wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu dakhala alaihi nasibun. Itu empat. Kau saya cakap semalam, untuk korang i'rabkan fi'il mudhari' ada empat. Pertama, cakap dia fi'il apa. Yang kedua, apa hukum dia. Yang ketiga, apa alamat hukumnya. Yang keempat, kenapa. Kenapa dia dinasabkan. Okay.
Sama juga yaqdi. Okey, jadi sebenarnya untuk fi'il mudhari' nanti patutnya ada lagi. Li'annahu sahihul akhirih. Alladhi li'annahu sahihul akhirih. Okey. Tapi tak apalah, Ustaz beritahu korang. Untuk fi'il mudhari' ni korang i'rabkan dengan empat. Empat tu benda, tanya empat tu. Okey, contoh. Contoh yang kedua, yaqdiyah. Lain yaqdiyah al-qadi bil batil. Lain yaqdiyah. Ha, cuba. Faiz, cuba. Lain yaqdiyah. فعل فعل مضارع منصوب Hmm. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأن دخل عليه Li'annahu dakhala alaihi ناصب nasibun. Macam tu je. ناصب Jangan tambah lagi. Wawa harfulan ataupun ditambah lagi kan. Lepas tu korang kena cakap lagi. Li'annahu fi'lun mu'tallul mu'tallul ain mu'tallul lam qadaya ya. Fi'lun mu'tallul akhirih. Wawa mu'tallul lam. Ini lah panjang dia lah. Tapi nanti sikit-sikit tu. Kita akan buat empat benda tu. Empat dulu. Dia Ustaz akan tambah sikit-sikit. Sampai korang dah pandai. Okay, kalau macam perkataan dan dua, try. Akhirnya, dan dua. Sekali-kali tidak kami akan berdoa. Safina, cuba irap. Lan ada dua. Fi'il mudhari' Pertama, bagi tahu fi'il apa? wa huwa Mansubun. Okay. wa alamati wa Wa alamatu nasbihi. nasbihi fathah az-zahirah fi akhirih. Okay, yang empat. Li'annahu dakhala nasibun. Nasibun. Betul. Fi'ilul mudhari'un. Yang pertama. Dia fi'il apa? Fi'ilul mudhari'un. Dan yang kedua, apa hukum dia? Wa huwa mansubun. Dan yang ketiga, apa alamat nasab dia? Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Yang keempat, sebab apa? Li'annahu dakhala alaihi nasibun. Mana nasab dia? Ni. Ni ada waktu nasbi lah. Okay. Dia ada makna nasab lah. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Lepas ni kita akan belajar. Lepas ni ada waktu nasbi. Okay, bagus. Benda ni kena train. Saya hantar korang ni gambar. Untuk Arab. Aku boleh tengok. Tertangkap tapi tak jelas sangat. Okay. Tengok dekat tu. Ini secara kasar lah. Secara kasar. Kalau korang tengok dekat al-i'rab fi'il. Tengok dekat fi'il mudhari'. Okay, ada Faiz? Ada? Dapat? Tengok kat mana Ustaz? Ha? Tengok dekat mana Ustaz? Tengok dekat hantar lah. Saya hantar kat grup. Okay. Hmm.
Okay, so i'rab ni semua jenis i'rab ni semua jenis Ustaz dah buat. Tak adalah banyak, dia yang basic untuk korang setakat ni. Okay. Cuba tengok dekat tu. Al-i'rab, bawah dia tu ada isim, fi'il dan huruf. Fi'il. Kemudian pergi dekat fi'il mudhari'. So fi'il mudhari' pertama sekali kita akan tanya apa? Kita akan tanya dia fi'il apa? Kita bagi tahulah fi'lun mudhari'un. Kemudian apa hukumnya? Yang kedua. Hukum dia wa mansubun. Kau ni buat kerja ustaz je. Kat sini. Bagi salam lah ni kali. Terima kasih. Okay. Yang ketiga. Alamat dia. Tanda. Alamat dia tanda. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Yang keempat, ilat. Sebab apa? Li'annahu. Kita akan mulakan dengan li'annahu. Sebab dakhala alaih masuk padanya sin. Masuk. Benda huruf yang masukkan. Okay. Jadi ini Ustaz prepare untuk orang. Untuk permulaan, kita akan i'rab fi'il mudhari' dulu. Kan kita akan i'rab fi'il. Sekarang kita akan tengok fi'il mudhari' kan. Dia akan tanya 4 benda ni. Untuk kita berlatih dulu, kita akan tanya 4 benda dasar ni lah. Jadi korang boleh tengok balik. Okay. So tak ada apa, kita pergi dekat al-alamatus saniyah. Tanda yang kedua. Al-fathatul muqaddaratu. Fathah yang tersembunyi. Baris atas yang tersembunyi. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan fathah yang muqaddarah, iaitu fathah yang tersembunyi. Bila? Iza kana mu'tallal akhiri bil alifi. Bila mana fi'il tersebut adalah fi'il yang mu'tal akhir hurufnya dengan alif. Maknanya lam fi'il dia adalah huruf alif. Kan huruf ilah alif wawiyah kan? Lam fi'il dia huruf alif. Contoh misal walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, sekali-kali tidak akan meredai daripada kamu oleh orang Yahudi dan orang Nasara sehingga mana kamu mengikuti agama mereka. Mana ni fi'il mudhari' yang dimasuki dengan amil nasab? Dekat mana? Tarudha. Tanya huruf ilat dia alif. Alif maksurah. Alif ni macam ya, kita panggil alif maksurah. Okay. Dia kalau fi'il yang mana huruf ilat dia waw atau ya, tak apa. Dia punya fathah dia zahirah tau. Macam contoh kat depan tadi kan, yakdiya dengan nada uwa. Tapi ini huruf ilat dia alif. Bukan waw, bukan ya. So dia punya fathah tak boleh zahirah. Dia kena muqaddarah, tersembunyi. Okay. Iza ta'ammaltal fi'lal mudhari'a, yakni tarda, bila kau melihat pada fi'il mudhari', yakni tarda, fi hadzal misali, pada contoh ini, wajadtahu mansuban bi fathatin muqaddaratin. Kamu akan mendapatinya dalam keadaan nasab dengan fathah yang muqaddar, tersembunyi. Ghaira zahirah, tidak zahir. Wa zalika li'annahu subiqa bi adati nasbin. Itu kerana didahului dengan huruf nasab, iaitu lan. Wa li'annahu mu'tallal akhiri bil alif. Dan kerana dia fi'il tersebut adalah fi'il yang mu'tal huruf akhirnya dengan alif. Wa ala haza yu'rabu. Berdasarkan penerangan ini, maka di'irabkan dia menjadi fi'lan mudhari'an, fi'il mudhari' mansuban bi fathatin muqaddaratin li'annahu taqaddamhu nasibun. Jadi nasabkan dengan fathah muqaddarah kerana didahului akan dia oleh nasab, oleh amil nasib. Okay, so i'rab dia macam ni. Lan tarda.
lan tarda. So firstly kita akan beritahu apa? Firstly kita akan bagi tahu dia fi'il apa? Fi'il apa dia? Fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, apa hukum dia? Bahwa Mansub. yang ketiga, fathah. Kita akan beritahu nama dia apa? Fathah zahirah fi akhir fathah muqaddarah, sorry. Sebab tardah, fathah muqaddarah, fathah yang tersembunyi fi akhirihi. Tengok pada lagi tu lah. Yang keempat kita akan tanya ilat dia sebab apa? Sebab dakhala alaihi nasibun. So ni kena ambil ni sikit. Fathah muqaddarah. Fathah yang tersembunyi pada huruf akhir dia. Sebab apa? Sebab dia adalah fi'il yang mu'tal alif pada akhirnya. Ni. Ni mu'tal ni. Mu'tal alif. So dia punya perkataan dia macam ni patutnya. Dan ni Ustaz tunjuk dari segi nombor lah nombor. Sebab apa? Sebab kita kan nak belajar. So korang kena cuba buat i'rab dari soalan dia. Ustaz bagi soalan tu kan, korang isi. Lepas tu kemudian buat ayat dia. Ayat dia macam mana? Tarda. Macam ni. Fi'lan mudhari'un. Wa huwa mansubun. Dan dia adalah mansub. Hukum dia nasab. Dan wa alamatu nasbihi. Dan alamat nasabnya adalah fathahatun muqaddaratun fi akhirih. Liannahu sebab apa? Dakhala alaihi nasibun. Macam ni tulisan dia kalau kita nak buat ayat. Dia adalah fi'il mudhari' dan dia adalah mansub dan alamat nasab dia adalah fathah muqaddarah pada akhirnya sebab masuki ke atasnya amil nasib nasabkan. Okey. Okey, kembali balik pada buku kitab. Okey. Al-alamat as-salisah. Tanda yang ketiga. Tanda yang pertama fathah zahirah, tanda yang kedua fathah muqaddarah, tanda yang ketiga hasfun nun, dibuang akan nun. Maknanya fi'il mudhari' ini dinasabkan, alamatnya adalah buang nun. Alamatnya adalah buang nun. Al-alamat as-salisah hasfun nun. Tanda ketiga, alamat yang ketiga adalah buang nun bila idza kana minal af'alil khamsati al-amsilah khamsah. Bila mana adalah ia fi'il tersebut daripada sirah af'alul khamsah. Ataupun nama lain dia al-amsilah al-khamsah. Apa sirah fi'il mudhari' yang af'alul khamsah? Apa dia? Sirah tasniah semua, sirah jamak muzakkar semua, sirah wahid muannas hadir. Itu nama dia af'alul khamsah. Lagi tak terangkan. Tengok contoh dulu. Tengok contoh yang pertama, lain yakula min ta'amin darrin. Sekali-kali tidak akan makan oleh ia daripada makanan yang memudaratkan. Terjemahan semua sama Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Tapi korang tengok dekat sirah. Yakula, sirah contoh yang pertama, yakula. Dia adalah sirah tasniah muzakkar ghaib. Asal dia yakulani. Kemudian bila masuk lan, dia akan buang nun tu. Jadi yakula. Contoh yang kedua, lan takula. Untuk sirah
tasniah muzakkar ghaib. Asalnya ta'kulani. Bila masuk lan, dia akan buang nun, hasfun nun. Contoh yang ketiga, lan ya'kulu. Sirah jamak muzakkar ghaib. Bila masuk nun, bila masuk lan, iaitu amil nasib, dia akan buang nun. Betul? Sebab asalnya ya'kuluna. Okey. Bila buang nun, korang kena tambahkan alif. Kita panggil alif imla. Sebab alif tu ada tanda alamat jamak. Okey, yang keempat, contoh yang keempat, lan ta'kulu. Sirah jamak muzakkar hadir. Jamak muzakkar hadir, asalnya ta'kuluna. Bila masuk lan, buang nun. Jadi ta'kulu. Contoh yang kelima, lan ta'kuli. Sekali-kali tidak kau makan seorang wanita. Lan ta'kuli. Asalnya ta'kulina. Bila mana masuk amil nasib iaitu lan, kita akan buang nun. Okey, tengok. Okey, bisa tunjuk korang mana af'alul khamsah ni. Saya dah buat dah. Saya dah cakap Ustaz tak payah. Af'alul khamsah. Nampak? Okey, nampak? Ni sirah af'alul khamsah. Kita panggil af'alul khamsah atau al-amsilah. Al-amsilah khamsah. Fi'il yang 5. Sirah. Asalnya sini contoh kita ni sirah fi'il mudhari'. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. 5 sirah af'alul khamsah. Ini. Sebab apa nama dia? Sebab apa 5? Asalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa dia panggil af'alul khamsah? Fi'il yang 5. 5 sirah. Sebab apa? Sebab tasniah untuk ghaib 1. 2 tasniah muzakkar muannas ni untuk ghaib 1. Jadi 1 dah. Kemudian tasniah untuk hadir 1. Dah 2 dah. Jamak muzakkar ghaib 1. Dah 3. Jamak muzakkar hadir 1. Dan 4. Wahid muannas hadir 1. Dan 5. Ni dia sekalikan sebab sirah ghaib. Ini dia sekalikan sebab sirah hadir. Jadilah af'alul khamsah. 1, 2, 3, 4, 5. So, sirah-sirah ni bila mana masuk amil nasib lan, dia akan buang nun i'rabi dia. Inilah nun i'rabi. Nun i'rabi. Dia akan buang nun. Itulah hasfun nun. Semua dah. Okay. Okay. So dia punya i'rab macam mana i'rab? Cuba i'rab. Cuba ambil i'rab perkataan lan ya'kula. Kita ambil contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Lan ya'kula. Asalnya ya'kula ni. Bila masuk lan, dia akan buang ya'kula. Dia akan buang. So dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Cuba. Wafi. Wafi pula dah. Faiz. Cuba i'rabkan. Lan ya'kula. Ya'kula tu. Ya'kula fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. mudhari' mansub. Fi'il mudhari' mansub wa alamatu nasbihi hadfun nun. Li'annahu min af'al al-khamsah. Min af'al al-khamsah. Tak apa. Tak perlu. Li'annahu min af'al al-khamsah. Tak. Kita cakap li'annahu dakhala alaihi nasibun. Kena cakap macam tu. Li'annahu min af'al al-khamsah tu tambahan. Nombor 5. Macam Ustaz cakap.
5, Oh. 6. Yang 4 yang Ustaz sediakan tu 4 tu adalah dasar. Macam fi'il yang jihad tadi, kita akan tambah. Li'annahu dakhala alaihi nasibun. Wa li'annahu fi'lu sahihul akhir. Sigat wahid. Apa semualah sigat wahid. Tapi Ustaz nak yang 4 yang dasar ni saja. Sebab apa dia masuk? Sebab dakhala alaihi nasibun. Okey? Betul dah tu. Dan wali'annahu min af'al khamsah pun betul. Okey, Safina. Cuba i'rabkan contoh yang keempat. Contoh yang keempat tu, contoh yang keempat, lan ta'kulu. Lan ta'kulu. fi'il mudhari' wa huwa Apa? Hukum dia apa? jazam. Bukan. Ni nasab. Asal. Sebab masuk dia. Ni kita dekat tajuk nasab. Wa huwa Kita kat tajuk mansub. nasab. Ya. Pertama fi'il mudhari'. Yang kedua wa huwa mansubun. Yang ketiga Wa alamati nasbihi bukan wa alamati, wa alamatu. Wa alamatu. Apa alamat nasab dia? bihazfin nun. Hasfun nun. Wa alamatu nasbihi hasfun nun. Hazaf nun. Okey, yang keempat, li'annahu Li'annahu dakhala alaihi nasibun. Okey, faham. Bagus. So ni dekat alamat yang ketiga. Alamat yang ketiga adalah hazaf nun. Okey, dapat So ambil 4 yang basic yang Ustaz ajar tu. Try kan. Buat latihan. Try lah. Kau tengoklah. Sebab kita ambil yang basic dulu. Nanti meantime kita akan tambah. Kita habiskan At-tawdihu, penerangan. Iza ta'ammal al-fi'l al-mudhari'. Jika kamu melihat pada fi'il mudhari' ta'kulu bi hadhihi al-amsilah khamsah wajadtahu mansuban bi hasbin nun. Kamu akan mendapat, apabila kamu melihat pada fi'il mudhari' ta'kulu pada contoh-contoh 5 ini, contoh-contoh yang 5 ini, wajadtahu mansuban bi hasbin nun. Kamu akan mendapati dia dalam keadaan mansub dengan alamat buang nun. Hasbin nun dengan alamat buang nun. Wa zalika li'annahu subiqa bi adati nasbin lan. Itu kerana didahului dengan huruf nasab iaitu lan. Wa li'annahu min al-af'al khamsah, dan kerana dia termasuk daripada af'al khamsah. Macam Syekh Faiz cakap tadi kan. Syekh Faiz tambah li'annahu min al-af'al khamsah. Betul? Itu pun betul. Kau nak tambah. Okey. Fa fil misalainil awwal wasani, maka pada dua contoh yang pertama dan kedua ittasala bi dhamiri tasniyah. Dia adalah sirah tasniyah lah. Wa fil misali salis wal rabi' ittasala bi wawil jamaah. Dan pada contoh yang ketiga dan keempat dia berhubung dengan waw jama', jamak muzakkar. Wa fil misalil khamis ittasala bi ya'il mukhatabati. Pada contoh yang kelima dia berhubung dengan ya mukhatabah, wahid muannas mukhatab. Fa kullu hadhihi al-af'ali tu'ribu, maka kesemua fi'il-fi'il ini kamu i'rabkan menjadi fi'lan mudhari'an mansuban. Fi'il mudhari' hal keadaan nasab bihasfin nun, dengan alamat hazaf nun, buang nun. Li'annahu minal af'al khamsah, kerana dia termasuk daripada fi'il-fi'il yang 5 yang Ustaz tunjuk korang ni kan, af'al khamsah. Wa amad dhamiru, dan adapun dhamir, alif pada tasniyah, alifu isnain, alif pada tasniyah, wawul jamaah, ya mukhatabah,
Fayu'ribu dhamiran mabniyan ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Maka kamu akan mengi'rabkan dia menjadi dhamir mabni ala sukun pada mahal rafa' fa'il. Okay, tak apa. Kita nak cerita pasal fa'il mudhari' saja. Kita tak cerita pasal fa'il dia. Sebab kalau korang tengok kan dia kat contoh lan ta'kulu Okay. Ini dia ni. Okay, contoh macam okay. Lan ta'kulu. Ini fa'il mudhari'. Korang dah i'rab dah tadi, fa'il mudhari'un wa mansubun. Korang kena i'rabkan fa'il dia. Ini kan waw jamak. Waw jamak. Wal wawu dhamirun. Waw mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Waw ni adalah dhamir, alamat jamak. Dia adalah mabni ala sukun. Sebab dhamir kan mabni. Dia mabni ala sukun. Selama-lamanya sukun. Pada mahal rafa' menjadi fa'il. Tapi kita bukan i'rab tu. Itu tambahan je tadi musannif bagi tahu. Yang pentingnya kalau nak i'rabkan fa'il mudhari' ni. Itu untuk tu nanti kita akan i'rabkan. Okey. Kita tak boleh tahu lagi Okay, habis. So sama kita guna balik. Untuk nasab, alamat nasab bagi fa'il mudhari' ada 3. Pertama fathah zahirah jarah, yang ketiga hazaf nun. Buat korang punya notes. Okay, besok kita akan masuk adawatun nasbil fi'il mudhari'. Huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Ini korang kena tahu jenis huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Sebab bukan semua huruf yang menasabkan fi'il mudhari' ni dia menasabkan dengan sendiri, tak. Macam Ustaz bagi tahu yang tu kan, 3 bahagian tu kan. Nampak? Itulah di atas tu. Tapi tu macam lag. Sebenarnya ni video macam lag. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari' ni ada 3. Huruf yang menasabkan dengan sendirinya, dia sendiri huruf tu. Yang keduanya bukan dia yang menasabkan, tetapi ada an mudmarah. Harus secara jawazan. Yang ketiga pun sama, ada an mudmarah secara wujuban yang menasabkan fi'il mudhari' secara wajib. Korang akan belajar pasal huruf-huruf ni besok insya-Allah. Okay, ada soalan? Ada? Faiz. Nak tanya Ustaz. Berkaitan dengan kalau kita fahamlah yang diakhiri dengan huruf mu'tal akhir. Kan Ustaz? Dia ni dia ni biasanya akan mansub ataupun marfu' dengan alamat muqaddarah kan Ustaz? Biasanya tak. Dia macam ni. Pasal fi'il mu'tal ni kan, semalam kita dah belajar pasal apa ni? Kalau fi'il mudhari' ni dia mu'tal. Nak cakap pasal mu'tal Mu'tal betul. Okay. Fi'il mu'tal ni kalau fi'il mudhari' alamat rafa' dia apa? Tengok dekat ni lah. Apa ni? Tengok dekat muka surat 107. Tengok. 107. Ada al-alamatus saniyatu ad-dhammatul muqaddaratu. Alamat yang kedua, dhammah muqaddarah bila mana fi'il itu adalah mu'tal akhirnya. Contoh. Yakdi yad'u yarda. So dia dirofakkan dengan dhammah dari dhammah muqaddarah. Betul tak? Okay, itu fi'il mudhari' yang mu'tal dalam keadaan marfu', rafa'. Tetapi dekat bila mana dia masuk dia kena tengok. Kalau dia adalah mu'tal ya'i atau mu'tal wawi, maka dinasabkan dengan fathah zahirah. Tapi kalau mu'tal alifi, dia dinasabkan dengan fathah muqaddarah. Lain kan? Maknanya kalau dia mu'tal dengan alif, kiranya
dia alamat i'rab dia tu mestilah muqaddarah. Ya. Untuk halat apa? Kalau untuk halat nasab, ya. Muqaddarah. Kalau untuk halat rofa' pun muqaddarah. Okay lagi? Ada soalan lagi? Kalau macam fi'il madi kan Ustaz, dia Apa dia? ada juga kalau macam fi'il madi Ha. dia ada juga ke Ustaz, mabni ala fathah ataupun mabni ala rafa', mabni ala dhammah muqaddarah macam tu. Ha. Oh, dhamma muqaddarah. Dhamma Dhammah muqaddarah untuk fi'il madi. Dia Ada tak? kalau fi'il mudhari', fi'il madi ni kan dia ada 3 je. Dia ada 3 je. Sama dia sebab fi'il mudhari', fi'il madi ni kita dah belajar dah sebelum ni. Tak usah apa Dia ada 3 halat je. Dia sama ada dia mabni alal fatihi, atau dia mabni alal dhammi, ataupun dia mabni alal sukun. Dia ada 3 tu je. Sebab fi'il madi ni dia mabni. Mungkin awak ingat dengan perkataan da'a kot, dengan Roma. Betul? Perkataan yang mana fi'il mu'tal Kalau perkataan yang mu'tal pada fi'il madi je. Okey. Fi'il madi ni selama-lamanya dia mabni dengan 3 benda. Dia kat muka surat berapa Kita dah lalu dah itu. Tengok dekat muka surat 91. Muka surat 91 Okey. So bila mana muka surat 91, ahwalu bina'i fi'lil madi, dia ada 3 je. Mabni alal fatihi, mabni alal dhammi dengan mabni alal sukun. Tak kira lah, dia tak cakap pun tentang fi'il yang sahih ke fi'il yang mu'tal. Tak ada. Tak kira fi'il tu fi'il sahih ke fi'il mu'tal ke, tak kira. Tak ada cakap macam tu. Dia maknanya umum. Faham? Umum. Sedangkan kalau fi'il mudhari', dia ada cerita. Kalau fi'il sahih lain, kalau fi'il mu'tal lain. Zahirah, muqaddarah. Tapi kalau fi'il madi, tak ada. Sahih ke mu'tal ke, lantak lah. Tak ada muqaddarah. Semuanya kita akan cakap mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni alal sukun. Tak ada mabni alal fathi muqaddarah, tak ada. Tak ada mabni alal sukun zahirah, tak ada. Tak ada Okey, ada soalan. Boleh? Jelas? Jelas. Jelas Ais? Okey. Jelas. Kiranya tak ada fi'il madi tu memang tak ada dah tu perbahasan macam tu. Tak ada. Tak ada. Baik. Jelas. Jadi kalau tak ada apa-apa, sabar. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan. Kita akan bahaskan tentang adawatun nasbi. Tengok video-video belakang boleh muzakarah mutala'ah balik. Apa kita tutup majlis kita tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Terima kasih Ustaz. Sama.